Hari ini Najib perlu masuk penjara. Cerita bodoh Asia Times kata Puan. Ada satu audio viral hari ini yang mengatakan bahawa sekarang ini berkenaan dengan satu audio berkenaan dengan kenyataan daripada Tok Mat mengenai Najib. Saya ada audio tersebut, saya ada full audio mengenai perkara tersebut. Tapi saya tak tahu saya boleh share atau tidak. Tengok saya tak boleh share kot. Tak apalah, saya tak share. Nantilah. Tetapi saya dah dengar audio itu. Basically Tok Mat kata bahawa kekalahan Najib, kekalahan BN pada tahun 2018 adalah disebabkan oleh 1MDB dan disebabkan oleh Najib Tun Razak. Bukannya disebabkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dia kata keputusan pada masa itu, menurut Tok Mat, keputusan pada masa itu penggunaan 1MDB adalah executive and not politik, dia kata. Tak ada kaitan dengan UMNO, tak ada kaitan dengan Barisan Nasional. Cuma Tok Mat lupa nak sebut bahawa banyak duit 1MDB itu pergi kepada UMNO dan Barisan Nasional. Ini Tok Mat lupa nak sebut. Dan Najib sendiri mengatakan bahawa duit yang ada dijumpai lebih 100 juta di dalam rumah beliau sewaktu dirampas itu adalah untuk kempen pilihan raya Barisan Nasional dan juga UMNO. So bagaimana dia kata benda itu tak ada kaitan dengan UMNO dan Barisan Nasional? Oh, bila PAT ambil duit laju je. Bila PAT ambil duit laju je. Tapi bila PAT orang kata apa nak terima kesalahan, oh itu Najib seorang punya salah. Najib seorang punya salah. Jadi bagi saya sama je lah tuan-tuan. Sekarang ini itu semua masalah dia orang. Masalah dia orang yang cuba orang kata apa? Yang cuba sekarang ini nak sembunyi dah, nak lari. Nak lari daripada kenyataan dan hakikat yang melanda UMNO sekarang ini. Dan keputusan untuk Najib sama ada dia layak atau tidak untuk dia nak panggil Privy Council, peguam diraja daripada Britain, kutuk penjajah, tapi nak panggil peguam penjajah juga, kan? Akan ditetapkan pada Julai ini sama ada dibenarkan atau tidak. Kalau tidak dibenarkan, maka hukuman akan dijatuhkan terus kepada Najib dan Najib akan berdepan, kalau didapati bersalah, penjara 12 tahun dan masuk terus ke dalam Sungai Buloh tanpa prejudis untuk kes tersebut. Kes SRC bernilai 45 juta. So sekarang dia tengah argue. Hari itu kalau tak silap saya, argument dia mengenai bahawa hakim itu ada terlibat dengan Maybank itu mungkin tidak diterima, dicuba nak delay. So tadi ada wartawan tanya saya, so sekarang kenapa dia orang cuba nak guna apa, adakah ada kemungkinan bahawa Najib dan juga Zahid ni akan masuk dalam penjara? Saya kata kemungkinan itu ada, tetapi mungkin tak akan berlaku dalam bulan ini, dalam bulan sebelum pilihan raya. Kenapa tuan-tuan dia tak akan berlaku sebelum pilihan raya ini? Kerana mereka, contoh kalau Najib masuk penjara, the only way, betul lah Tok Mat kata, the only way dia boleh lepas hukuman tersebut adalah dengan pengampunan diraja. Itu saja, the only way dia boleh lepas hukuman tersebut. So dia kata the only way dia boleh lepas hukuman daripada 12 tahun itu sebab dah habis adalah bila Agong mengampunkan beliau. So dia tak nak sampai ke peringkat itu. Dia kata. Kalau boleh dia tak nak terus masuk penjara. Jadi sekarang ini dia try delay. Mahkamah kata no. Julai ini penentuan. Sama ada diterima atau tidak Privy Council tersebut, dan kalau tidak diterima maka terus jatuh hukum. Patutlah tadi semalam masa saya pergi mahkamah, nak ambil dokumen di Jalan Duta, saya dapati macam penuh je wartawan. Kenapa wartawan ni penuh? Rupanya ada kes satu lagi. Kes apa tuan-tuan? Saya mungkin situ, mungkin tempat lain lah, iaitu Syed Saddiq. Kes Syed Saddiq hari ini juga menarik apabila semalam Syed Saddiq juga menarik apabila Setiausaha Armada Bersatu mengatakan bahawa dia telah diarahkan oleh Syed Saddiq untuk mengeluarkan duit 900,000, dan kemudian duit itu bila dia tahu SPRM sedang menyiasat, disuruh bagi dengan kawan-kawan dia. Kemudian hari ini Peguam Gobind Singh Dio yang mewakili Syed Saddiq hari ini menuduh saksi pendakwaan mensabotaj anak guamnya. So itu argument pendakwa raya lah, Peguam bela lah. So kita dengar semasa pemeriksaan balas hari ini di hadapan Pesuruhanjaya Kehakiman Azhar Abdul Hamid, Gobind mempersoalkan Bendahari Pemuda Bersatu Rafiq Hakim Razali jika benar penahanannya berhubung pengeluaran wang dari akaun Pemuda Bersatu adalah kerana ia tidak mengikut protokol parti. Rafiq memberi keterangan semalam bahawa perkara 24.8 Perlembagaan Bersatu membawa kepada penahanannya oleh SPRM.
menurut perkara 24.8 Perlembagaan Parti, sebarang perbelanjaan melebihi RM500,000 tidak boleh dibuat tanpa kelulusan dengan kebenaran daripada Majlis Tertinggi Parti, dan bendahari parti hanya boleh menyimpan sehingga RM50,000 dalam satu-satu masa. Hari itu semasa pemeriksaan utama oleh pihak timbalan Penawar Raya Wan Samsudin Wan Ladin, Rafiq memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa tiada cadangan dikemukakan untuk pengeluaran dan pengagihan dana daripada akaun Pemuda Bersatu. Tak ada, dia kata. Dia menambah bahawa pengeluaran dana itu tidak mengikut prosedur daripada awal. Kemudian semasa pemeriksaan balas, Rafiq mengakui bahawa dia telah diberitahu oleh SPRM bahawa pengeluaran dana itu melanggar perkara 24.8. So maksudnya dia keluarkan duit RM500,000 atas arahan daripada Syed Saddiq. Kemudian ada mungkin dalam Bersatu mengadu kepada SPRM bahawa dia telah mengeluarkan lebih daripada RM500,000 tanpa kebenaran daripada Majlis Tertinggi, maka itu dianggap sebagai satu kesalahan. Kemudian Gomin pun bertanya, anda diberitahu oleh SPRM bahawa Perlembagaan Bersatu telah dilanggar, bukan? Dia kata, ya, jawab Rafiq. Tetapi sekarang anda tahu bahawa SPRM tersilap kerana perkara 24.8 tidak mengatakan pengeluaran tanpa kebenaran itu adalah satu kesalahan. Ia mengatakan bahawa perbelanjaan untuk badan sekali sahaja sebanyak RM500,000 adalah satu kesalahan. Yang tidak berlaku di sini. Betul? Betul atau tidak? Maksudnya, sekali itu tak ada benarkan. Tetapi kalau dia staggered, tapi jumlah lebih RM500,000, tak ada isu. Itu maksud peguam tu lah. Kemudian Rafiq kata, ya. Adakah itu sebabnya seluruh bukti anda telah berubah sekarang dan anda memberi tumpuan kepada kertas kerja? Ya, dia kata. Ini tidak masuk akal. Siapa suruh anda buat macam ni? Pegawai mana? DPP mana? Kerana anda sendiri tidak mengetahui perkara ini. Anda bukan seorang peguam. Buat apa? Dia tanya. Untuk hadir ke mahkamah dan melupakan pasal 24 dan memberi tumpuan kepada kertas cadangan. Tiada siapa yang suruh saya buat perkara ini. Saya menyatakan kepada anda bahawa bukti anda hari ini sangat mencurigakan. Jika aduan anda adalah perkara 24.8, itu adalah perkara pertama yang anda tunjukkan di mahkamah pagi ini, bukan? Ya, jawab Rafiq. Jadi anda senang membetulkannya? Dia jawab tidak. Sudah tentu anda akan mengatakan tidak, tetapi itu adalah sesuatu yang diputuskan oleh mahkamah. Semalam, bekas seorang Setiausaha Peguam Bersatu Ahmad Rizwan Muhammad Safi berkata, walaupun mengeluarkan dana parti sahaja bukanlah satu kesalahan, namun jika wang itu dibelanjakan tanpa kelulusan terlebih dahulu, ia adalah kesalahan. Poin dia macam ni, tuan-tuan. Ini dalam poin mahkamah ni. Nak keluar dana parti lebih RM500,000 tanpa kebenaran, itu tak ada isu. Itu tak ada isu. Tiba-tiba saya Saddiq nak keluar 1 juta, 2 juta, 10 juta, tak ada masalah. Tanpa persetujuan daripada Majlis Tinggi, tak ada masalah. Kalau disimpan duit tu, keluar tu saja. Tetapi membelanjakan tanpa kebenaran daripada Majlis Tinggi lebih daripada jumlah RM500,000 adalah satu kesalahan. Itu poin dia. Jadi daripada situ jelas. Dia kata ini yang saksi ini sebenarnya tak faham. Pengeluaran itu bukan satu kesalahan. Dan tak ada siapa pun kata ia satu kesalahan. Itu kata peguam itulah. So sekarang ini, kalau pendakwa raya nak buktikan Syed Saddiq bersalah, dia kena buktikan sebenarnya, kalau betul lah telahan daripada mahkamah, bahawa jumlah 1.2 juta itu telah dibelanjakan, pertama, oleh Syed Saddiq, pertama. Kedua, perbelanjaan itu tidak mendapat kebenaran Majlis Tertinggi sebagaimana peruntukan Perlembagaan Bersatu. Itu yang kedua. Okey? Hanya kerana dia mengeluarkan duit daripada bank account, tanpa pengetahuan Majlis Tertinggi bukan satu kesalahan. Itu yang interpretasi dalam mahkamah itulah. Itu maksud dia. So itu yang berlaku semalam. Dan perbicaraan ini sedang terus berlangsung. Itu yang berlangsung sekarang inilah. Alright. Itu saja. Saya kata bukan itu saja, tak habis lagi cerita kita ni kan. Jadi itu antara yang berlaku dalam negara kita hari inilah. Kenyataan yang berlaku dalam negara kita, hakikat yang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Okay. Now saya